KPM. Fatin, Ya, Ibu. cepat masuk tidur. Besok pagi nak pergi ke sekolah. Nak kena bangun awal pagi dan solat subuh dulu. Tutup TV tu sekarang ya. Baik, Bu. Selamat malam, Ibu Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didik TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Selamat datang ke tahap 1 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini seronok tahu sebab hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam tahun 3 bersama dengan ustazah kita yang comel dan cantik. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustazah kita. Okey adik-adik, hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Dan kita juga bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Rahmawati binti Muhammad Sharif dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 51 Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Apa khabar Luqman? Alhamdulillah sihat, seronok dengan Ustazah. Ustazah, ini kali yang ke berapa entah kan? Kita Itulah. bersama kan? Dah banyak kali dah saya bergandingan dengan Ustazah, seronok. Dan hari ini Ustazah, kita nak belajar tentang apa Ustazah? Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dulu dengan murid-murid sebab kita dipahamkan kita tidak bertiga Ustazah kan? Ya. Saya bersama dengan jurubahasa kita, bersama dengan Ustazah dan juga kita bersama dengan murid-murid dalam talian. Jom kita perkenalkan mereka Ustazah. Silakan. Okey, baiklah. InsyaAllah pada hari ini saya bersama dengan 4 orang murid dan juga ditemani oleh ibu bapa mereka. Pertama sekali saya perkenalkan Alia dari SK Putrajaya Presin 51. Hai Alia. Hai Alia, lambai sikit Alia. Kemudian Khalif Lu dari SK Putrajaya Presin 51 juga. Hai Khalif. Dan seterusnya Fatin dari SK Putrajaya Presin 51. Hai Fatin. Hai Fatin. Dan juga adik Firas dari SK Putrajaya Presin 51. Hai Firas. Ya, comel-comel dan segak-segak murid-murid kita dalam talian. Baik Ustazah, Ya. jadi untuk segmen yang pertama ni Ustazah, Ya. kita nak belajar tentang apa ya Ustazah? Baiklah Luqman dan juga semua penonton di luar sana. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 3 yang bertajuk Jaga Adab Tidurmu. Okey, baik, kita nak belajar tentang jaga adab tidurmu. Okey, silakan Ustazah. Okey, terima kasih Luqman. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan tidur? Tidur. Tidur tu maksudnya istirahat. Bila kita berehat sekejap, kemudian kita bolehlah cergas untuk melakukan tugas kita yang berikutnya. Okey, Nabi SAW telah menganjurkan, mencadangkan kepada kita apakah sunnah dan cara-cara amalan yang terbaik sebelum tidur dan juga selepas bangun daripada tidur. Luqman nak tahu tak apa dia? Nak tahu Ustazah? Baiklah, kita teruskan iaitu amalan sebelum tidur. Yang pertama, tidur awal. Waktu malam sebaik-baiknya kalau murid skor rendah ni tidur pukul berapa Luqman? Kena pukul lepas isyak Ustazah? Lepas isyak, betul. Okey, kalau kita lihat di dalam contoh ini, murid ni tidur pada jam 9.30 malam. Jangan terlalu lewat sebab besok pagi dia nak sekolah, lepas tu Betul. kena mandi, solat subuh terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sebelum tidur kita hendaklah berwuduk, ambil air
bahyang. Okey, seperti di dalam gambar tersebut. Adik ni dia pergi ambil wuduk dulu sebelum tidur. Kemudian hendaklah mengibas tempat tidur. Okey, kita hendaklah mengibas tempat tidur kita sebelum tidur. Dekat atas katil kita, kok ada semut ke, Betul. ada lipas ke, ada cicak ke, kok ada jin yang tidur kat situ. Bila kita kibas, insya-Allah dia akan pergi. Betul. Okey, seterusnya kita hendaklah membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Kemudian kita hendaklah tidur mengiring sebelah kanan ke kiri, Luqman? Sebelah kanan, Ustazah. Sebelah kanan. Kenapa kanan? Kenapa tak kiri ya? Sebab kanan sunnah Nabi. Ya, betul. Kita hendaklah tidur mengiring sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Ini kerana kita nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hendaklah membaca doa dan juga berzikir sebelum tidur. Ustazah nak minta Luqman untuk membacakan doa sebelum tidur. Boleh, Ustazah? Ya. Bismillahumma ahya wa amutu. Betul, Okey. Ya, betul. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Okay, kita lihat di dalam gambar ini, adik ni membaca doa sebelum tidur. Bila kita baca doa sebelum tidur, insya-Allah tak adalah kita mimpi yang bukan-bukan, kena kejar hantu ke. Betul, Ustazah. Ya. Kemudian, seterusnya tadi ialah amalan sebelum tidur. Apakah amalan selepas bangun tidur? Apa kata sunnah Nabi Muhammad SAW? Luqman nak tahu apa dia? Apa ya, Ustazah? Okey, yang pertama, kita bangun saja daripada tidur, kita hendaklah membaca doa bangun tidur. Okey, Ustazah nak minta Luqman lah bacakan doa bangun tidur. Boleh, Ustazah? Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Okey, maksud dia, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanya kami dibangkitkan. Okey, kita lihat adik ni membaca doa bangun tidur. Okey, seterusnya mengemas tempat tidur. Biasalah bila kita dah tidur malam, tentulah kita punya selimut, kita punya bantal dulu terbalik, terbalik. Ustazah. Kita yang tidur dekat tempat tu, kitalah yang kena kemas. Sebabnya nanti malam nanti kita nak sambung lagi tidur dekat situ. Kemudian kita hendaklah membasuh tangan. Bangun je tidur kena basuh tangan. Sebab apa? Masa kita tidur sepanjang malam tu kita tak tahu tangan kita tu pegang apa. Kok terpegang tek cicak ke, Betul, pegang Ustazah. cicak ke, terpegang getah lipas ke kan. Takkan kita nak terus makan, tangan pun kotor. Betul. Kan. Okey. Seterusnya membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Seperti di dalam gambar inilah, adik ini membersihkan muka dan juga membersihkan hidung dia sekali. Dan seterusnya bersugi atau memberus gigi, iaitu hendaklah gosok gigi. Kita kalau tidur malam pergi sekolah, kalau tak gosok gigi macam mana tu, Luqman? Busuklah, Ustazah. Kotorlah. Itulah, saya pun takut nak cakap dengan orang lain. Betul. Senyap je dia. Rupanya buat gigi habis. Macam mana tu? Okey, baiklah. Kita dah sampai pun ke uji minda yang pertama. Baiklah, Ustazah nak tanya, ada sesiapa yang volunteer nak menjawab soalan Ustazah yang pertama? Okey, Sila angkat tangan. Cuba angkat tangan. Okey, baiklah. Ustazah akan soal Fatin dululah sebab Fatin yang angkat tangan dahulu. Baiklah, soalan yang pertama, Luqman boleh tolong bacakan? Okey, soalan yang pertama. Antara berikut merupakan bukan adab sebelum tidur kecuali Ya, kecuali A. Tidur lewat, B. Mengibas tempat tidur, C. Tidur mengiring sebelah kiri dan D. Tidak membaca basmalah. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya, Fatin? B. Mengibas tempat tidur. B. Mengebas tempat tidur. Betul ke, Betul Luqman? ke, Ustazah? Jom kita lihat jawapannya. Okey, baik. Saya angkat jawapannya ialah B. Mengemas tempat tidur. Betul. Ya, betul. Tahniah, Fatin. Berapa, Ustazah, ganjaran untuk murid Fatin kita? layak mendapat 1 token bintang daripada Ustazah dan juga Okey, Luqman. tepuk untuk Fatin, sahabat kita. Jadi sementara saya nak letakkan bintang untuk Fatin, kita nak berehat seketika. Tapi sebelum tu, Ustazah, Ya. kita nak tanya satu lagi soalan. Boleh ke, Ustazah? Okey, boleh. Okey.
Soalan seterusnya Ustazah. Soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, Ustazah, ada sesiapa nak menjawab selepas daripada Fatin? Okey, sila angkat tangan cepat. Okey, Firas Firas. Amsyah. Okey, Okey, Firas. silakan. Ustazah nak awak sebutkan salah satu daripada adab sebelum tidur. Boleh sebutkan salah satu adab sebelum tidur? Boleh Ustazah? Ya, boleh bagi satu contoh? Tidur awal. Ya, betul. Tidur awal. Ya. Firas layak mendapat satu token bintang daripada Ustazah. Ya, tahniah Ustazah Firas dan ucapkan. juga Fatin. Baik Ustazah, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam tahap 1. Jumpa selepas ini. Ya. Didik TV KPM. Kembali bersua bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Rosmawati binti Muhammad Sharif, dan untuk segmen kali ini kita nak belajar tentang dalil. Betul tak Ustazah? Ya, betul Luqman. Silakan Ustazah. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan apakah dalil nakli yang menuntut supaya kita ini beradab ketika tidur. Ustazah nak minta Luqman lah bacakan dalil Boleh nakli. Ustazah? Okey, murid-murid Qala dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah, thumma taji' ala shiqqikal aiman." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, terima kasih Luqman. Sama-sama Ustazah. Okey, baiklah, murid-murid telah lihat tadi merupakan dalil nakli di mana dituntutnya kita supaya beradab ketika tidur. Ya. Okey, maksud dalil yang telah dibacakan tadi ialah apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk salat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam dalil itu, dalam hadis itu nyata diterangkan bahawa kalau nak tidur tu kena wuduk dulu, bukannya wuduk main-main. Wuduk ibarat kita nak solat kan. Ya, Wuduk yang betul. sempurna. Kemudian barulah kita tidur mengiring sebelah kanan. Okey. Baiklah. Seterusnya kita dah pergi kepada uji minda yang kedua. Siapa lagi nak tolong jawab soalan Ustazah? Okey, cepat angkat tangan. Okey, cepat angkat tangan. Siapa lagi tu yang tak dapat Okey, bintang Ustazah. lagi? Siapa tu? Okey, Firas, silakan. Okey, Firas. Baiklah, soalan yang kedua. Ustazah minta Luqman lah bacakan. Boleh Ustazah? Okey. Sila bacakan pengertian dalil nakli tentang adab tidur. Okey, apa dia Firas? Apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat, dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Ya, betul. Tahniah Firas. Firas layak mendapat 1 bintang Yeah. daripada Ustazah Rahmawati. Firas Okey. dah dapat 2 bintang. Fatin Betul. dah berjaya dapat 1 bintang. Manakala Alia dan Khalif belum lagi berjaya mendapat sebarang token bintang. Tak apa, kita cuba lagi dekat slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya kita nak belajar tentang apa yang dimaksudkan dengan qailulah. Qailulah ini bermaksud tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Maksudnya kita tidur sekejap, bukannya tidur lama-lama berjam-jam Betul, sampai Ustazah. masuk waktu solat asar maghrib tu kan. Tidur sekejap sahaja antara 10 minit hingga 30 minit Ya. sebelum masuk waktu zuhur.
Contohnya kita tidur pukul 12.30 sampai pukul 1, maksimum 30 minit. Tidur sekejap. Sebab apa kita kena qailullah ni? Nanti kita belajar dekat slide yang berikutnya ya. Ya. Okey. Baik, jadi itulah tidur sekejap sebelum Zuhur Ustazah kan? Ya. Supaya kita bertenaga untuk bangun pula pada tengah malam. Okey Ustazah, jadi apa lagi yang kita nak fokuskan? Apa lagi yang murid-murid perlu tahu? Dan pada kali ini Ustazah, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustazah? Okey, boleh. Baik, kita jumpa selepas ini pastinya dalam tahap 1. Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang jaga adab tidurmu. Tapi apakah kepentingan kita mengamalkan adab tidur? Jom kita tanya Ustazah kita, iaitu Ustazah Rahmawati binti Muhammad Sharif. Okey Ustazah, apakah kepentingan kita menjaga adab tidur Ustazah? Okay, baiklah Luqman dan juga penonton di luar sana. Di sini Ustazah akan terangkan apakah kepentingan qailullah dari sudut mental dan fizikal. Jom kita lihat slide yang berikutnya. Kita dah tahu bahawa maksud qailullah tu ialah tidur seketika. Yeah. Sekarang kita nak tahu apa kepentingan dia daripada sudut mental. Okey, ada 5 dekat situ. Antaranya ialah meningkatkan fungsi otak kita. Contohnya, apa dia? Kalau kita penat, bila kita tidur seketika, maka kita dapatlah meningkatkan fungsi otak kita. Daripada kita mungkin nak dah pagi, kita dah belajar banyak pelajaran. Kemudian, kita nak masuk belajar kelas kafar pula petang. Kalau kita qailullah, insya-Allah lah kita akan berjaya meningkatkan fungsi otak kita untuk menerima pelajaran yang berikutnya. Okey, kemudian yang kedua, mengukuhkan ingatan. Contohnya kita nak belajar hafazan surah. Nak hafaz surah, kita dah belajar banyak-banyak subjek. Bila kita qailullah di waktu tengah hari, insya-Allah qailullah itu akan berjaya membantu kita untuk kita menghafaz surah-surah hafazan. Betul. Okey, kemudian menstabilkan emosi. Kita dekat sekolah ni mungkin kawan kita kacau kita tak dapat nak jawab soalan cikgu, kita rasa macam nak marah saja kan. Bila kita qailullah, insya-Allah dapat menstabilkan emosi kita supaya tak adalah nak marah-marah. Betul Ustazah. Okey, seterusnya menghilangkan tekanan ataupun stres. Biasalah macam contohnya kalau budak-budak ni kan dia macam baru tengah waktu usia kanak-kanak sekolah, dia orang lebih suka bermain kan. Betul Ustazah. Sekiranya mereka ni diajar qailullah oleh ibu bapa mereka, insya-Allah dapat menghilangkan tekanan untuk mereka belajar di sekolah. Dan seterusnya meningkatkan kefahaman. Kita nak belajar, contohnya saya lah tak pandai subjek matematik. Bila saya qailullah sekejap waktu tengah hari, insya-Allah dapat membantu saya untuk meningkatkan kefahaman terhadap pelajaran bahasa Inggeris ke, matematik ke, pelajaran yang saya rasa susah sangat nak faham, insya-Allah. Okey, seterusnya dah sampai bahagian uji minda yang ketiga. Ustazah nak tanya Alia pula lah. Alia. Okey Alia. Ustazah nak tanya soalan yang ketiga. Ustazah nak minta tolong Luqman bacakan soalan yang ketiga lah. Boleh Ustazah? Ya. Berikut merupakan kepentingan qailullah dari sudut mental, kecuali Kecuali apa dia? A. Menstabilkan emosi. Okey, C. Terus jawab Ustazah ya. Hebat. Tahniah. Okey, C. Apakah jawapannya? Apa Alia. jawapan dia, Alia? C. Melemahkan ingatan. Melemahkan ingatan. Ya, betul. Jawapan dia ialah melemahkan ingatan. Okey, boleh. Alia layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Tahniah saya ucapkan. Tahniah Alia. Tahniah Alia. Okey, betul jadi Alia. jawapannya C Ustazah ya. Ya, jawapannya melemahkan ingatan kecuali ya. Seterusnya Ustazah. Okey, baiklah. Seterusnya mari kita lihat slide yang berikutnya.
apakah kepentingan Qailula dari sudut fizikal? Tadi mental, sekarang fizikal pula. Antaranya ialah kumpul tenaga. Qailula ni membantu kita untuk recharge balik tenaga kita. Kita dah belajar, dah bekerja berjam-jam. Tengah hari tu kita rehat kejap. Qailula sekejap. Jadi secara automatik kita dapat recharge balik tenaga kita untuk melaksanakan pembelajaran ataupun nak buat kerja yang berikutnya pada waktu petang hari. Kemudian memberi tenaga untuk qiyamul lail. Kita nak bangun qiyamul lail pukul 3-4 pagi. Selalunya kalau kita terus tidur je nak bangun malam tu agak susah sikit. Betul Ustazah. Bila kita niat, kita qailula sebentar, insya-Allah kita diberi tenaga untuk bangun pada waktu 3 hingga 4 pagi tu untuk melaksanakan solat sunat dan juga semua amal ibadah pada waktu tengah malam. Kemudian, meningkatkan sistem pertahanan badan. Biasalah badan kita ni bukannya boleh sentiasa 24 jam jalan je buat kerja banyak-banyak. Perlukan juga rehat. Perlu break juga sekejap. Macam kita kat sekolah, ada waktu rehat. Betul, Ustazah. Ada waktu makan kejap 30 minit. Kalau direct je belajar 7.30 sampai pukul 1 tengah hari, boleh Tertidur ke? kita, Tertidur Ustazah. kan? Kita pun nak pergi ke tandas, nak pergi. Ada masa-masa untuk kita berehat. Dan kemudian meningkatkan produktiviti. InsyaAllah bila kita qailula ini, kita punya kerja pun akan jadi lebih laju, lagi pantas. Nak siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Tak adalah malas-malas, nak mengantuk-ngantuk dekat dalam kelas. Baiklah. Okey, kita lihat slot yang seterusnya. Uji minda yang keempat. Ustazah tengok Khalif masih lagi tidak berjaya mendapat sebarang bintang. Okey, Khalif. Okey, Khalif. Oh, dah angkat tangan Ustazah. Okey, Khalif. Ustazah nak tanya soalan yang keempat. Luqman boleh bantu Ustazah bacakan soalan? Boleh Ustazah. Pilih antara berikut yang menunjukkan kepentingan mengamalkan adab tidur dari sudut fizikal. A, B, C atau D? Okey Khalif, apa jawapannya? Jawapan dia D. Memberikan tenaga qiyamul lail. D, memberikan tenaga qiyamul lail. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Tahniah. Okey, terbaik Khalif. Khalif layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah 1 bintang Rahmawati. untuk Khalif. Tahniah Khalif. Okey, memberi tenaga Ustazah kalau kita tidur sekejap. Okey, seterusnya Ustazah? Seterusnya ialah apakah kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Nabi SAW? Kita nak tengok apa kepentingan dia. Yang pertama, menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Kita nak bagi tahu bahawa qailula ini bukannya tidur saja-saja, tetapi tidur yang mendatangkan ibadah. Sebab apa? Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menjaga kesihatan fizikal dan mental. Sepertinya badan kita ni perlukan juga rehat sebentar. Fizikal kita, anggota badan kita, mental kita, minda kita perlukan juga rehat seketika pada waktu tengah hari. Seterusnya melaksanakan sunnah Nabi SAW. Bila kita melaksanakan qailula, secara tidak langsung kita telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan secara automatik kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Daripada kita tidur memanjang yang tak dapat pahala, baik kita tidur qailula seperti yang disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita dah pergi kepada uji minda yang kelima, Luqman. Ustazah lihat semua murid telah berjaya mendapat bintang. Cuma Fira saja telah mendahului 2 bintang berbanding 3 rakan yang lain. Tahniah Ustazah ucapkan. Okey, uji minda yang kelima. Ada siapa volunteer nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Okey, semuanya serentak. Luqman, kita nak pilih siapa, Luqman? Okey. Kita pilih Khalif lah Ustazah. Okey, kita pilih Khalif. Okey, Khalif. Ustazah minta Luqman bacakan soalan yang kelima. Boleh Ustazah. Berikut merupakan kepentingan mengamalkan adab tidur. A. Mendapat pahala. B. Membuang masa. C. Disukai syaitan. Dan D. Mendapat dosa. Apakah jawapannya?
Jawapan dia A, mendapat pahala. Mendapat pahala. Ya, betul. Betul. Tahniah Khalif. Khalif berjaya mendapat 1 bintang daripada... 1 bintang, tahniah Khalif. Okey, seterusnya soalannya Ustazah? Okey, seterusnya kita nak pergi kepada aktiviti. Ustazah mahukan semua murid-murid tunjukkan kepada rakan-rakan di luar sana kad kreatif #tidur cara Rasulullah SAW. Mana satu yang murid-murid telah lakukan di rumah? Okey, Ustazah nak murid-murid kongsikan kad kreatif tersebut dengan rakan-rakan penonton di luar sana. Okey, cuba tunjukkan siapa yang dah buat. Siapa yang dah buat? Okey. Okey, Ustazah nak minta Khalif Lut cuba bacakan apa isi dekat dalam kad awak tu, Khalif. Angkat dan tunjukkan pada rakan-rakan. Okey. Ya, apa dia tu? Apa tu? Cuba bacakan apa isi dia. Bukti saya mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW. Saya membasuh muka selepas bangun tidur. Saya mencuci hidung selepas bangun tidur. Okey. Cuba baik. tunjuk kad awak tu, Khalif. Semua rakan-rakan nak tengok. Tu dia. Tu gambar Khalif lah tu Gambar Khalif ya. Okey, tahniah Khalif. Tahniah Khalif. Dan Cantik kad Ustazah, Khalif. kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Apakah rumusan ringkas Ustazah untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Okey, baiklah. Murid-murid dan juga semua penonton di luar sana, kita telah mempelajari banyak perkara pada hari ini. Contohnya, apakah pengertian qailula, bagaimanakah adab tidur sebelum tidur dan selepas bangun tidur, apakah kepentingan qailula dari sudut mental dan juga fizikal, dan kita juga dah tunjukkan apa kad kreatif amalan yang adik-adik di rumah sana buat menunjukkan bahawa mereka telah beramal mengikuti sunnah Rasulullah SAW melalui adab tidur. Okey Ustazah, dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini Ustazah? Ya, Alhamdulillah keempat-empat murid semuanya layak mendapat 10 bintang. 10 Luqman. bintang. Okey, tahniah kepada semua murid kita. Dan bagaimanakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Okey, baiklah murid-murid bolehlah mendapatkan bahan pembelajaran pada hari ini di dalam portal Delima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Rosmawati binti Muhammad Sharif yang sudi bersama dengan kita dan juga murid-murid yang sudi bersama dengan kita. Jom kita tutup dengan tayangan video yang telah disediakan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kawan-kawan, tidur pada awal malam merupakan salah satu sunnah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW biasa tidur setelah solat Isyak dan dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mengistirahatkan badan agar boleh bangun tengah malam. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam, kemudian melaksanakan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Orang yang tidur di awal malam akan mendapatkan keberkahan hidup. Namun, sayang, sebahagian kaum Muslim mengabaikannya. Bahkan, ada yang mengisi malamnya untuk minum di kedai dan kafe untuk berbual-bual.